Assalamualaikum guys, welcome back to Faz Channel. So bersama aku lagi Faizanal. Dalam video kali ini aku nak kongsikan satu smartphone kelas entry level yang boleh dikatakan agak menarik lah in terms of design dia. Ini dia Realme C11. So aku tak tahu kenapa Realme gunakan nama C3, lepas tu jump terus kepada C11. Mungkin ini adalah satu model baru dalam keluarga C series. Tanpa buang masa lagi, aku nak unboxing dan nak tunjuk first impression aku untuk Realme C11 ni. Alright, very simple lah. Kotak dia memang very typical Realme punya kotak, warna kuning dan ada logo, ada model dia pada bahagian atas. Susah tu nak buka kotak ni. Ketat betul. Alright. Hey, welcome to Realme family. Dalam kotak manual book ni tak ada sebarang casing, hanya ada kad sahaja manual book. Ada kabel jenis micro USB to USB-A. So dia bukan USB-C, dia port obviously, dia just gunakan port jenis micro USB untuk Realme C11 ni. And then ada pengecasan 2 pin untuk channel set. Nanti korang kalau korang beli kat Malaysia, korang dapat 3 pin lah. Untuk power adapter ni just menggunakan 10 watt sahaja. So untuk entry level 10 watt tu kira bagus jugalah daripada 5 watt kan. Aduh, apabila aku fikir 5 watt aku macam nak asyik tergelak je, aku tak tahu kenapa. Ok, kat sini dia tunjuk ada boleh pakai 2 SIM card dengan 1 micro SD card. So untuk entry level korang boleh gunakan 3 slot sekaligus secara serentak dekat Realme C11 ni. Wah, susah betul nak buka. Tadi dah susah nak buka kotak dia, sekarang ni susah pula nak buka stiker ni. Geram betul aku. Ok, first impression aku lah untuk Realme C11 ni, bila aku pegang dia punya build quality, aku boleh katakan memang rasa premium lah kan. Untuk dia punya feel pegang, yes, korang mesti rasa plastik pada bahagian belakang dengan tepi sebab dia just menggunakan plastik saja binaan dia. Dan belakang ni ada texture actually. Texture dia lebih kurang macam Realme C3, Realme 5i semua tu lah. So dia suka gunakan texture macam ni untuk feel yang lebih macam sedap lah walaupun tak pakai casing macam ni kan. Dan looks untuk pada bahagian kamera dia, aku boleh katakan memang nampak eksklusif, premium dan agak mahal lah walaupun ini entry level. Dia lebih kurang macam Google Pixel 4 punya bentuk kamera macam tu. Dia bukan macam iPhone 11 Pro, bukan. Memang aku nampak agak differently. Dan ada macam satu line kat sini, logo Realme, sini smooth. So memang sangat sedap untuk Realme C11 punya feel back panel ni. Nice. Dan pada bahagian hadapan ni dia menggunakan skrin bersaiz 65 inci IPS LCD. So dia dah siap pasang dengan ni tau, skrin protector pada bahagian hadapan ni. So korang tak ada pening kan nak beli skrin protector kan. Aku nak turn on jap. Kita tengok pada bahagian sisi ni, pada bahagian kanan ada power button dengan ada volume button. So, biasanya phone Realme dia letak volume button pada bahagian kiri tau, tapi untuk Realme C11 dia letakkan volume button pada bahagian kanan. Dan aku pernah jugalah komplain pasal benda ni pada video sebelum ni. Luckily, Realme letakkan pada bahagian kanan. Maybe diorang dengar lah permintaan pengguna kan. Dan pada bahagian kiri ni ada bahagian SIM slot. Macam aku cakap tadi, boleh letak 3 sekaligus micro SD dengan 2 SIM. Dan pada bahagian bawah ada earphone jack 3.5mm, ada mikrofon dan ada micro SD port dengan pengecasan 10 watt. Dan juga ada mono speaker, satu speaker saja. So dia bukan story speaker. Korang janganlah nak macam expect lebih-lebih untuk phone entry level kan. Aku boleh katakan Realme C11 ni design dia dah baru lah daripada phone Realme sebelum ni kita pernah tahu, kita pernah nampak kan. Kalau korang perasan phone Realme sebelum ni memang very typical daripada dia punya entry level, mid range sampailah ke flagship, sama je rekaan dia. So macam tak ada perubahan sangat lah in terms of design yang membuatkan aku rasa macam eksklusif dan teruja untuk tengok ataupun pakai. Macam Realme X3 Super Zoom, macam Realme 6 Pro 6 apa semua, macam lebih kurang je design dia, kedudukan kamera. But untuk Realme C11 ni dia berbeza. So itu yang aku macam agak teruja lah untuk nak tengok ataupun nak hands on sendiri Realme C11 ni punya design dan phone. Sekejap, mana dia punya fingerprint ya? Aku macam fingerprint dia ada ke tak ada ni? Aku tak sure fingerprint ada ke tak ada. Ke tak ada fingerprint langsung, ke just fingerprint, in display fingerprint. Sekejap, kita check it out dulu dia punya fingerprint kat mana. Yes, tak ada sebarang fingerprint scanner dekat Realme C11 ni. So kalau korang nak gunakan security untuk Realme C11 ni, korang just gunakan face unlock dia lah. So that was good lah. Dia macam force untuk korang nak gunakan face unlock instead of gunakan fingerprint scanner macam lebih kurang macam Google Pixel 4 dan lebih kurang macam iPhone punya 11 series kan. Aku tak tahulah macam mana kalau makcik-makcik kan yang guna C11 ni okey ke tak okey. Kalau macam kita sebagai peminat phone, aku rasa macam okey je lah kot kan. Tapi untuk makcik-makcik yang nak guna C11 ni, okey ke nak guna tanpa ada fingerprint? Maybe okey lah kot. Tak tahulah.
Okay, kita tengok kepatasan. Oh, okay. One more. Alright, boleh dikatakan tak cukup pantas dan tak slow sangat. Dia macam biasa-biasa je. Kalau korang tengok dia punya screen bingkai apa semua, aku dikatakan yang dia agak typical Realme punya screen lah kan. Sebab dia ada macam, dia katakan ini menggunakan mini drop notch. Pada bahagian tepi ni dia punya bezel tak adalah macam tebal sangat, macam okey-okey je. Pada bahagian bawah ni lah tebal, dan aku rasa biasalah tebal kan untuk entry level ataupun phone mid-range kan. Untuk performance pada Realme C11 ni dia menggunakan chipset MediaTek Helio G35, which is ini adalah phone yang pertama yang menggunakan chipset MediaTek Helio G35. Aku tak tahulah Realme ni dia macam ada sepakat dengan MediaTek apa, tapi kebanyakan phone Realme memang phone Realme lah yang pertama menggunakan MediaTek sekian. So inilah phone pertama menggunakan MediaTek G35. In terms of performance, aku tak pasti lagi sebab aku tak try lagi. Ini just first impression aku saja. Untuk PUBG Mobile ataupun gaming yang memerlukan gyro sensor dan korang yang perlukan gyro sensor, mungkin Realme C11 ni tak sesuai untuk korang sebab dia tak ada gyro sensor. Dia lebih kurang macam Realme C3 saja. Kalau korang tanya aku lah, Realme C11 ni bagus ke tak untuk nak main game ataupun boleh jadikan gaming phone dengan harga yang murah, harga bajet apa semua, bagi aku boleh lah untuk korang nak main game. Tapi untuk korang nak main game dalam jangka masa yang lama ataupun nak feel yang sedap ke, nak feel yang smooth ke, nak feel macam acak ala-ala phone flagship atau mid-range, tak boleh lah macam tu. Korang janganlah anggap yang phone ni macam harga dah bajet, harga dah murah, tiba-tiba korang nak macam nak power sangat, dia nak smooth sangat. Janganlah macam tu. Dia still boleh main, tapi tidaklah sebagus macam phone-phone yang lebih mahal sedikit daripada dia. Yang unit aku dapat ni 2GB RAM saja. So dengan 2GB RAM tu, korang boleh imagine lah korang nak main game macam mana. Nak main game light-light tu boleh lah, tapi nak main macam nak power-power sangat tak adalah. Tapi something yang menariknya dengan Realme C11 ni, dia menggunakan RAM jenis LPDDR4X, bukan LPDDR3. So in terms of performance wise tu, boleh dikatakan agak baik jugalah untuk nak main dekat phone ni kan. Tapi itulah macam aku cakap tadi lah kan, memandangkan Realme C11 ni menggunakan mono speaker saja, aku nak bagi korang dengar dan korang nilaikan sendiri macam mana dia punya hasil, dia punya speaker. Ini the highest volume Untuk mono speaker ini aku boleh katakan macam agak mendap lah bunyi dia, walaupun bass dia tu macam punchy gila untuk lagu ni. Untuk entry level macam ni mungkin okey lah, tapi untuk mid range ataupun flagship tak okey lah. So korang nak expect apa kan untuk phone entry level macam Realme C11 macam ni kan. Pada bahagian kamera, dia just menggunakan dua kamera 13MP kamera utama dengan 2MP kamera portrait mode. So kalau korang tengok rekaan kamera dia memang sangat nice lah, very 2020 punya rekaan. Manakala pada bahagian hadapan just menggunakan 5MP sahaja. Korang boleh tengok sendiri sampel gambar yang aku ambil ni, macam mana korang nilai, okey ke tak okey, kongsikan dekat bahagian komen. Bahagian video untuk Realme C11 ni actually dia just sampai 1080p dan 30fps saja. Paling maksimum lah tu, dia tak sampai 60fps. Untuk Realme C11 ni dia ditawarkan dua jenis varian, iaitu 2GB RAM dengan 32GB storan ataupun 3GB RAM dengan 32GB storan. So ada dua jenis RAM kat situ lah. Kalau korang tanya aku berapa harga Realme C11 ni, aku pun tak tahu lagi sebab masa aku tengah buat video ni tak rasmi lagi dekat Malaysia. Korang boleh kongsikan dekat komen lah kalau korang dah tahu berapa harga rasmi untuk Realme C11 di Malaysia nanti aku akan letak link dekat description ataupun kat komen untuk korang nak beli Realme C11 ni. Overall first impression aku dengan Realme C11 ni, dia dipadatkan dengan spesifikasi yang agak berpatutan lah untuk harga dia nanti, mungkin dengan bateri yang besar 5000mAh dengan dual kamera, and then dengan skrin yang besar, tapi dia just menggunakan chipset jenis entry level sahaja, and then dia just menggunakan RAM yang agak rendah, but dia punya looks bagi aku memang nampak premium. Tak nampak phone ni macam entry level tau. Kalau aku tak tahu phone ni dipadatkan dengan MediaTek Helio G35 ataupun dengan RAM yang rendah,
Mungkin aku akan jangkakan yang ini adalah flagship, ataupun mungkin aku jangkakan ini adalah mid range kalau sekali pandang lah dia punya rekat apa semua. Tapi bila Realme beritahu specs yang ada pada Realme C11 ni, aku macam wow, dia punya design agak nampak cool untuk entry level macam ni. Dan ke depan nanti mungkin kita akan nampak lebih banyak phone Realme dengan rekat macam ni, ataupun rekat yang lebih berlainan dengan warna yang lebih unik. So guys, itu saja untuk phone impression aku dan hands on aku Realme C11 ni. Korang boleh nyatakan pendapat korang dekat bahagian komen. Korang enjoy, jangan lupa untuk like, komen dan share, subscribe channel aku. InsyaAllah kita bertemu lagi di lain video. Assalamualaikum. Macam Google Pixel 4a pun ada, aku tengok lama kan.